Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min shururi anfusina birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sabahun nur, sabahul khair. Selamat pagi sahabat-sahabat semua. Salam Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Kita bertemu dalam program Hayati Quran siri yang ke-325 bersama dengan saya Umar Aziz. Kita berharap dan kita berdoa moga-moga pertemuan ini menjadikan kita dapat mengambil pengajaran daripada Al-Quran, menjadikan kita semakin dekat dengan Al-Quran, dan menjadikan kita pada waktu itu dapat mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan seharian. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita bermula, seperti biasa, benda yang paling penting kita kena buat adalah perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan kita adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa du'ai ila al-huda wa dalalati ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbih wa thawabih. Amin amin ya rabbal alamin. Ahlan kepada semua sahabat yang kelihatan di ruang komen. Saya nampak ada Kak Safia Safian, Kak Katir Khairuddin, Syasha Ismail, Abdullah Kamaruzzaman, Syed Amirul Baha, Elvira, Princess Tengku Abdullah, Umi Akasha, Siti Mahawa Ismail, Norma Dola, Kak Safia Safian, Jamalia Manab, Syamsia Salih, Karimah binti Abu Bakar, Wan Muhammad Aswad, Rahila Junaid, kemudian Salina Saleh, Salina Muhammad Noor, Syamsia Saleh, Zaliha Kamaruddin, serta Hamimah Musan, Saria Siran, Hamidah Husin, Rahila Junaid, Anna Sukaimi, Zuraida Siddiq, Sawiyah Adnan, Rani Idris, Nurisa, serta Kak Serina Rahman. Ahlan kepada semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Mohon sebaik sahabat-sahabat untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas, serta tag rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat insya-Allah. Pada hari ini kita nak sambung daripada ayat semalam yang mana kita tidak sempat untuk habiskan, iaitu ayat yang ke-70 daripada surah yang ke-6 Al-An'am pada muka surat 136. Lalu mohon sahabat-sahabat untuk bantu tulis di ruang komen. Kita berada pada ayat yang ke-70 daripada surah yang ke-6 Al-An'am pada muka surat 136. Semalam kita dah baca dah sebahagian daripada ayat tersebut, dan kita nak habiskan ayat ini insya-Allah dengan izin Allah. Ayat yang ke-70 daripada surah yang ke-6 Al-An'am muka surat 136. Ahlan kepada sahabat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Lalu pada ayat yang ke-70 kita telah lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa dan zar, tinggalkanlah. Namun semalam kita telah sebut apakah maksud tinggalkan. Maksud tinggalkan adalah bukan pada waktu itu langsung tidak lagi berdakwah kepada mereka. Itu telah diterangkan semalam, yang mana maksud tinggalkan adalah jangan diambil peduli apa yang mereka katakan. Teruskan berdakwah,
kerana kita kena faham daripada keseluruhan ayat-ayat yang datang kemudian juga. Ayat 70, 71, 72 dan 73 kata para ulama, pengajaran dia adalah teruskan berdakwah, teruskan menyampai risalah, jangan ambil peduli tentang apa yang mereka katakan. Maka itulah maksud wazar, yang mana nanti kita akan nampak pada pertengahan ayat Allah memerintahkan Nabi untuk memberi peringatan kepada mereka. Lalu maksud tinggalkan di sini bukan langsung abaikan, tak payah dakwah mereka, tak payah memberi peringatan kepada mereka, tak payah menegur mereka, tidak. Firman Allah Subhanahu wa taala, wazar, dan tinggalkanlah siapa? Alladzina, orang-orang yang. Apakah sifat mereka? Sebab itu disebutkan sifat mereka. Allah tak sebut di sini orang Quraisy Mekah, Allah tak sebut di sini penduduk Mekah, tidak. Tetapi Allah menyebut tentang sifat mereka kerana sifat itu yang mana tidak disukai oleh Allah. Dan sifat itu kalaulah dijumpai pada orang yang selain daripada penduduk Mekah, sama juga. Maka pada waktu itu mereka jangan diambil peduli kata-kata mereka. Apakah sifat mereka ini? Alladzina, orang-orang yang ittakhadhu, telah menjadikan dinahum, agama mereka, la'iba, sebagai permainan, walahwa, dan senda gurau. Kenapakah agama itu mereka jadikan begitu? Lalu apa yang dimaksudkan dengan agama itu mereka jadikan sebagai senda gurau dan permainan? Iaitu maksudnya di sini adalah agama yang sepatutnya mereka beriman, iaitu agama Allah, agama Islam. Pada waktu itu mereka telah jadikan sebagai mainan dan juga ejekan. Ini adalah makna yang pertama. Maksud agama di sini adalah agama yang sepatutnya mereka beriman. Sebab pada ayat yang ke-66 Allah tegaskan bahawa mereka tahu kamu berada pada benar. Wa kadzdzaba bihi qaumuka wa huwal haq. Mereka tahu apa yang Nabi sebutkan adalah benar, apa yang Nabi dakwahkan adalah benar, agama Nabi adalah benar. Maka pada waktu itu agama yang dimaksudkan di sini adalah agama Islam. Maka mereka menjadikan agama Islam yang Nabi ajak, yang Nabi seru itu sebagai senda gurau dan juga sebagai mainan. Ada juga maksud yang kedua. Apakah maksud agama yang kedua? Iaitu apa yang mereka percaya pada waktu itu, daripada menyembah berhala, daripada saibah, daripada saibah, daripada wasilah, daripada ham, yang mana yang ini nanti kita akan baca pada Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ataupun kita dah baca pada awal juz yang ke-7 tempoh hari, pada muka surat yang ke-124 pada ayat 103. Bagaimana perkara-perkara yang mereka buat daripada saibah, wasilah, ham, dan apa-apa yang mereka rekakan ke atas Allah dengan pendustaan. Pada muka surat 124 pada ayat yang ke-103 daripada surah yang kelima. Itu sebagai salah satu contoh. Lalu apa yang mereka percaya, apa yang mereka sebut agama, sebenarnya itu adalah seperti mainan dan senda gurau, tanpa sebarang dalil. Mereka kata binatang ini adalah untuk Allah, mereka kata ini adalah saibah, ini adalah wasilah, ini adalah ham. Mereka kata itu adalah untuk agama, ini adalah untuk agama, tanpa sebarang dalil. Seolah-olah agama itu adalah permainan dan senda gurau bagi mereka. Maka itu maksud yang kedua. Maksud yang pertama, agama yang dimaksudkan di sini adalah agama Islam, kerana mereka tahu apa yang dibawa oleh Nabi adalah benar, seperti mana pada ayat yang ke-66. Maksud agama yang kedua adalah agama yang mereka percaya itu agama, agama yang mereka dakwa itu adalah agama penyembahan berhala, tentang saibah, tentang wasilah, tentang ham, dan juga tentang pelbagai perkara yang lain. Contohnya tawaf mengelilingi Kaabah dengan pada waktu itu tidak berpakaian kerana menganggap pakaian itu daripada sumber yang haram, lalu bertawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Ataupun apa jua yang mereka buat yang mereka menyangka agama.
lalu sebenarnya mereka buat dalam keadaan tanpa sebarang dalil, seolah-olah agama itu adalah permainan dan senda gurau bagi mereka. Maka ini adalah dua makna. Apakah maksud agama di situ yang disebutkan di sini di dalam tafsir Al-Wasit? Maka pada waktu itu mereka, kalau makna yang kedua, mereka menjadikan agama itu seperti kemahuan mereka. Yang mereka kata haram, haram walaupun tanpa sumber dan dalil. Yang mereka kata boleh, mereka buat walaupun tidak masuk dengan kefahaman akal dan tanpa sebarang dalil. Itu adalah dua makna berkenaan tentang sifat mereka yang menjadikan agama sebagai mainan. Kenapakah mereka pada waktu itu menjadikan agama sebagai mainan? Firman Allah Subhanahu wa taala, wa dan gharrat, telah menipu hum mereka, al-hayatu, kehidupan, ad-dunya, dunia. Kehidupan dunia pada waktu itu telah menipu mereka untuk percaya pada apa yang mereka percaya, untuk mendustakan apa yang mereka dustakan walaupun benar. Lalu mereka mendustakan benda itu walaupun benda itu benar. Maka daripada sini kita nampak semuanya adalah disebabkan kehidupan dunia. Dia tertipu dengan kehidupan yang sementara. Pada waktu itu dia tertutup daripada melihat kehidupan yang sebenar, iaitu akhirat. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, mereka lakukan apa yang mereka lakukan, wa gharrathumul hayatud dunya, kerana mereka ditipu dengan kehidupan dunia. Lalu ketika mana kehidupan dunia menipu mereka, maka waktu itu mereka merasa tenang walaupun mereka buat maksiat. Itma'annu, mereka merasa tenang dalam maksiat yang mereka buat. Washtaghalu, mereka hanya sibukkan diri mereka biladzatiha, dengan kelazatan dunia. Waza'amu, dan mereka mendakwa dan menyangka annahu la hayata ba'daha, tidak ada kehidupan selepas daripada kehidupan dunia. Maka daripada sini kita nampak bahawa bagaimana manusia pada waktu itu dia jual akhirat dia, pada waktu itu dia abai akhirat dia dengan maksiat, dengan apa yang dilakukan. Kebanyakannya adalah disebabkan tertipu dengan dunia. Dia sangka dia akan kekal selama-lamanya di dunia. Dia merasa tenang dengan keadaannya di dunia. Dia sibuk dengan kelazatan dunia. Maka sebab itulah firman Allah pada ayat ini, mereka menjadikan agama sebagai permainan, sebagai senda gurau. Kenapa? Wa gharrathumul hayatud dunya, kerana mereka tertipu dengan kehidupan dunia. Seterusnya, ini apa yang kita dah kongsikan semalam. Maka pada hari ini, apakah yang Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Lalu daripada perkataan wadzakir yang kita baca ini, maka kita nampak bahawa sebenarnya maksud daripada awal ayat wadzar dan tinggalkanlah, maksudnya pada waktu itu bukan langsung abaikan mereka tidak berdakwah, tidak. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala di sini, wa zakir, dan berilah peringatan. Wa dan zakir, berilah peringatan. Berilah peringatan. Nak berikan peringatan dengan apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, bi, dengan hi-nya. Wa zakir bihi, dan berilah peringatan dengannya. Wa zakir bihi, dan berilah peringatan dengannya. Apakah yang dimaksud dengannya di sini? Dalam tafsir Al-Wasit menyebut maksud dengannya di sini adalah Al-Quran. Maksud dengannya di sini adalah Al-Quran. Wa dzakir bihi, dan berilah peringatan kepada mereka walaupun mereka menolak kerana sombong, mereka menolak kerana degil, mereka menolak kerana keras kepala. Namun wahai Muhammad, teruskan pada waktu itu menyampaikan Al-Quran. Teruskan pada waktu itu memberi peringatan. Lalu apa maksud daripada awal ayat wazar dan tinggalkan? Tinggalkan maksudnya jangan ambil peduli kata-kata mereka, jangan ambil pusing tentang ucapan-ucapan mereka. Tapi kamu wahai Muhammad,
dan juga wahai semua umat Nabi SAW, kepada orang-orang yang begini, wadzakir, berilah peringatan kepada mereka dengan apa? Bihi, dengan Al-Quran. Sebab itulah firman Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang lain pada juz yang ke-26. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Firman Allah pada juz yang ke-26. Pada juz yang ke-26, firman Allah pada hujung hujung surah Qaf, surah yang ke-50, muka surat 520. Muka surat 520. Lalu firman Allah pada muka surat 520 pada surah yang ke-50, surah Qaf, pada ayat yang terakhir daripada surah tersebut, pada ayat yang ke-45, pada ayat yang ke-45, firman Allah Subhanahu wa taala, nahnu a'lamu bima yaqulun, nahnu, kami, a'lam, lebih mengetahui, bima, dengan apa, tentang apa, yaqulun, yang mereka katakan. Mereka mengatakan macam-macam terhadapmu wahai Muhammad. Mereka pada waktu itu mengejek kamu. Mereka pada waktu itu memburukkan kamu. Mereka pada waktu itu mempermain-main dan mempersendakan kamu. Firman Allah, kami tahu semuanya. Nahnu, kami, a'lam, lebih mengetahui, bima yaqulun, tentang apa yang mereka katakan. Firman Allah, wama, dan tidaklah anta, dikau wahai Muhammad, alaihim, ke atas mereka, yang mana tanggungjawab kamu bukanlah wahai Muhammad bijabbar, untuk memaksa. Wahai Muhammad, tugas kamu bukan untuk memaksa mereka. Kamu tidaklah ditugaskan untuk memaksa mereka. Lalu apakah tugas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka tugas Nabi bukanlah untuk memaksa mereka. Tugas Nabi hanyalah fadzakir, maka berilah peringatan. Beri peringatan dengan apa wahai Muhammad? Dengan Al-Qur'ani, Al-Quran. Kepada siapa? Man yakhafu, kepada sesiapa yang takut, wa'id, kepada ancamanku. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran. Moga-moga dengan Al-Quran itu mereka akan takut dengan ancaman. Lalu tugas Nabi bukan memaksa. Lalu sebab itu ketika mana mereka menolak, Allah suruh Nabi tidak ambil peduli tentang ucapan mereka, senda gurau mereka, tentang apa yang mereka katakan. Namun tugas Nabi adalah wadzakir, seperti mana pada ayat yang ke-70, dan berilah peringatan bihi, dengannya, iaitu dengan Al-Quran. Kenapakah kena beri peringatan? Kenapakah kena beri peringatan? Firman Allah Subhanahu wa taala, bahawa, agar, supaya, bahawa, agar, supaya, tubsala, tidak dibinasakan, nafsun. Lalu tubsala di sini maksudnya tidak dibinasakan, supaya tidak dibinasakan, nafsun, setiap jiwa, mana-mana jiwa, bima, disebabkan apa yang, disebabkan ma, apa-apa yang, kasabat, dia telah lakukan. Maka sebab itu Allah Subhanahu wa taala sayang kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kekasihnya, Habibullahnya, pada waktu itu Habibnya, Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, terus-menerus berikan peringatan. Supaya apa? Antubsala, supaya tidak dibinasakan, nafsun, mana-mana jiwa, mana-mana manusia, bima kasabat, disebabkan apa yang dia telah lakukan. Aisyah, disebabkan apa yang dia telah lakukan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, maka walaupun keadaan manusia itu adalah begitu, wahai Muhammad, selagi mana mereka bernyawa, nafsun, selagi mana mereka bernyawa, berilah pada waktu itu peringatan kepada mereka. Kenapa? Kerana manusia itu akan binasa. Dan kenapakah manusia itu binasa? Disebabkan perbuatannya sendiri. Apa pengajaran yang kita dapat? Lalu pengajaran yang kita dapat yang pertama, betapa pentingnya pada waktu itu peringatan. Sangat penting.
Setiap daripada kita, maka walaupun kita dah mempunyai sedikit sebanyak petunjuk, sedikit sebanyak iman yang kecil ini, akan tetapi peringatan sangat-sangat penting. Peringatan adalah sangat-sangat penting. Kerana apa? Manusia itu kadangkala boleh dibinasakan dengan perbuatan dia. Kadangkala daripada sehari yang kita ada, 24 jam yang kita ada, 30-31 hari yang kita ada, setahun yang kita ada, berapa banyak kadangkala kita terleka, kita terlalai, kita terleka pada ucapan yang Allah tak suka, pada perbuatan yang Allah tak suka. Maka peringatan adalah sangat-sangat penting. Ya, ayat ini adalah untuk orang-orang musyrik Mekah, tetapi juga boleh diambil untuk kita. Maka daripada sini pengajaran yang pertama, firman Allah, wa dzakir, berilah peringatan supaya manusia itu tidak dibinasakan dengan perbuatan dia. Maka pengajaran yang pertama sangat-sangat penting pada waktu itu untuk peringatan. Sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang kita biasa dah hafal, firman Allah Subhanahu wa taala pada juz yang ke-27, pada surah yang ke-51. Tadi surah yang ke-50, ini surah yang ke-51. Firman Allah pada surah yang ke-51, pada muka surat 523, pada muka surat 523, pada ayat yang pada ayat yang ke-55, muka surat 523, surah 51, ayat yang ke-55. Firman Allah pada ayat yang ke-55, wa dzakir, dan berilah peringatan, fa inna, maka sesungguhnya, kerana sesungguhnya, az-zikra, peringatan tersebut, tanfa, memberi manfaat, al-mu'minin, kepada orang-orang yang beriman. Peringatan memberi manfaat kepada orang-orang yang beriman. Yang memberi peringatan pun dapat manfaat, kerana pada waktu itu bila dia berkata-kata sebenarnya adalah untuk dirinya terutama. Yang mendengar peringatan pun jangan marah, kerana ianya bermanfaat, kerana hakikatnya manusia itu lalai dan leka. Maka sebab itulah peringatan sangat-sangat bermanfaat. Jangan kita marah bila ada orang tegur kita. Kalaulah benda itu benda yang benar, benda yang betul, kita pula jangan kita merasa malu untuk menegur, namun dengan hikmah, bukan dengan cara yang kasar. Hendaklah kita menegur seperti mana kita suka untuk ditegur. Maka firman Allah, wa dzakir, dan berilah peringatan, fa inna dzikra, maka sesungguhnya peringatan itu, tanfa, memberi manfaat. Kepada yang memberi peringatan pun bermanfaat, kepada yang menerima peringatan pun bermanfaat. Syaratnya apa? Siapakah yang akan mendapat manfaat daripada peringatan? Firman Allah, al-mu'minin, iaitu orang-orang yang beriman. Lalu orang-orang yang beriman, maka pada waktu itu dia akan ambil manfaat daripada peringatan. Dia takkan marah kenapa orang tegur dia, dan dia kalaulah yang menegur, dia tak rasa malu untuk menegur. Maka peringatan sangat penting. Sebab itu firman Allah, wa dzakir, dan berilah peringatan, bi, dengan hi-nya, iaitu Al-Quran. Berilah peringatan dengan Al-Quran, supaya tidak tu bersalah, dibinasakan nafsun, mana-mana nyawa, mana-mana jiwa, mana-mana manusia. Kenapa? Pengajaran yang kedua yang kita dapat, manusia itu binasa. Kenapa? Manusia itu binasa adalah bima, disebabkan kerana apa yang kasabat dia telah lakukan. Maka manusia binasa kerana dirinya sendiri. Manusia binasa kerana kelakuannya sendiri. Manusia binasa kerana sikapnya sendiri. Maka sebab itulah dalam tafsir Al-Wasit disebut, manusia itu binasa kenapa? Disebabkan perbuatannya. Waghtirariha, disebabkan tertipunya manusia itu. Bil hayati dunya, dengan kehidupan dunia. Lalu ittikhaziha ad-din la'iban wa lahwa, disebabkan dia tertipu dengan dunia, dianggap agama itu sebagai mainan. Berapa banyak orang yang menganggap agama sebagai mainan? Berapa banyak orang yang pada waktu itu tidak ambil berat tentang urusan agama dia, tentang halal dan haram, tentang dosa dan pahala, tentang pelbagai perkara. Maka waktu itu peringatan sangat-sangat penting,
Kerana peringatan itu boleh menyelamatkan manusia daripada binasa. Kenapakah manusia itu binasa? Inilah pengajaran yang kedua kita. Bima kasabat, manusia itu binasa bukan kerana apa? Kerana apa yang dia buat sendiri, disebabkan perbuatannya sendiri. Kemudian pada ayat yang seterusnya, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan yang sangat jelas bahawa ketika mana di hari akhirat tidak ada yang boleh selamat. Sebab itulah firman Allah pada bahagian seterusnya ayat ini, summa bayyana, kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan manusia yang pilih untuk binasakan dirinya dengan perbuatannya, maka pada waktu itu ketika mana dia berhadapan di hadapan Allah, laisalaha, tiada langsung yang boleh pada waktu itu untuk menghalangnya daripada azab Allah. Kenapa? Kerana Allah menafikan 3 benda, yang mana 3 benda ini boleh menolong manusia kat dunia, tetapi ketiga-tiga benda berikut ini tidak boleh membantu manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Imam Ar-Razi menyebut maksud daripada bahagian seterus daripada ayat ini adalah bayan, penerangan anna wujuhal khalas, sesungguhnya cara-cara untuk melepaskan diri, jalan untuk melepaskan diri pada waktu itu telah tertutup. Munsaddah, telah tertutup. Dia bukan macam dunia. Macam dunia manusia ada salah satu daripada 3 benda berikut, dia boleh selamat. Kita akan baca apakah benda-benda tersebut. Tetapi waktu hari akhirat, jalan untuk selamat dah tertutup. Buat salah, maka pada waktu itu akan melihat kemurkaan Allah. Buat baik, maka pada waktu itu akan melihat layanan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang bersama, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Moga-moga lebih ramai yang beroleh manfaat. Sebab itu kata Imam Ar-Razi bahawa pada ayat yang seterusnya Allah menerangkan langsung tidak ada sebarang jalan keluar, sebarang cara untuk menyelamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, laisa laha, laisa, tidak ada, laha, baginya, ketika mana berhadapan dengan Allah kelak, ketika mana bertemu dengan Allah kelak, min, daripada, dunillah, selain daripada Allah. Langsung tidak ada yang boleh selamatkan dia. Apakah yang tak boleh selamatkan dia? Yang pertama, wali, sebarang penolong dan pelindung. Lalu dekat dunia, mungkin kerana dia kenal orang yang ada jawatan, maka ada orang boleh lindung dia, ada orang boleh selamatkan dia, ada orang boleh cover dia, ada orang boleh backup dia, ada orang boleh tolong dia. Itu dekat dunia. Firman Allah pada hari kiamat kelak, ketika mana dia tetap degil buat maksiat, buat benda yang Allah tak suka, firman Allah, laisa, langsung tidak ada, laha, untuknya pada waktu itu untuk berhadapan dengan Allah, min dunillah, selain daripada Allah, wali, sebarang pelindung. Tidak ada. Pada waktu itu pun seperti mana yang kita baca dalam riwayat hadis, para anbiya alaihimussalatu wassalam pun, mereka pada waktu itu tidak berkata apa-apa. Mereka pada waktu itu memikirkan diri mereka sendiri. Maliki yaumiddin, jalalnya Allah, hebatnya Allah. Pada waktu itu kita akan lihat ketika mana kita tiba dan sampai di padang mahsyar kelak. Firman Allah, laisa laha, tidak ada untuknya selain daripada Allah. Yang pertama, manusia boleh selamatkan dekat dunia, tetapi dekat akhirat tidak ada wali. Pada waktu itu sebarang wali, sebarang pelindung, sebarang penolong. Yang kedua, dekat dunia kalaulah seseorang itu dia buat salah, dia boleh terlepas bila ada orang yang pada waktu itu menolong dia dengan memberi syafaat kepadanya. Apakah maksud memberi syafaat? Pada waktu itu orang itu bercakap untuk dia, ataupun pada waktu itu orang itu mengatakan sesuatu kepada pihak yang bertanggungjawab bagi pihak dia, memberi syafaat. Tetapi di hari akhirat, firman Allah, wala syafi',
tidak ada yang boleh memberi syafaat selain daripada Allah. Tidak ada. Tidak ada yang pada waktu itu boleh menyelamatkan manusia, yang mana boleh memberi syafaat kepada manusia. Namun maksud syafaat di sini akan ada penerangan bahawa Nabi SAW juga adalah pemberi syafaat. Wala yashfa'una illa liman irtada. Ayat itu kita akan baca kemudian. Kemudian firman Allah, kalau dekat dunia dia banyak duit, dia boleh beli diri dia. Sepatutnya masuk penjara tetapi dia boleh keluar kerana duit yang dia ada, harta yang dia ada. Dia boleh tebus hukuman tersebut dengan harta dia. Dia boleh tebus hukuman itu dengan apa yang dia ada. Firman Allah pada waktu itu tak berjalan, wa in, dan jika ta'dil, dia hendak menebus, kulla, dengan segala adil, segala jenis tebusan, la, tidak, yukhad, akan diambil, min, daripada, hanya. Kalaulah dia nak tebus dirinya, tidak ada tebusan yang diterima. Bahkan firman Allah Subhanahu wa taala pada hujung juz yang ketiga pada surah Ali Imran, minta maaf, pada surah Al-Baqarah, pada surah Ali Imran, ya, pada surah Ali Imran pada penghujung juz yang ketiga, firman Allah Subhanahu wa taala, innalladzi, pada muka surat 61 pada surah yang ketiga Ali Imran pada ayat yang ke-91, pada ayat yang ke-91 firman Allah Subhanahu wa taala, inna, sesungguhnya, alladzina, orang-orang yang kafaru, mereka kufur, mereka ingkar, wa matu, lalu mereka mati, lalu mereka meninggal dunia, wahum, dalam keadaan mereka sedangkan mereka kufur kepada Allah. Lalu orang ini ketika mana mereka meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman, dalam keadaan kufur kepada Allah, Allah tegaskan, fa, maka, lan, sesekali tidak, yuqbala, akan diterima, min, daripada, ahadihim, salah seorang daripada mereka, mil'ul ard, sepenuh dunia, sepenuh bumi, zahaba, emas sekalipun, walau iftada, dan walaupun mereka hendak menebus diri mereka, bihi, dengan emas sepenuh dunia. Benda yang paling berharga adalah emas. Kalaulah dunia ini penuh dengan emas dan dia ada emas sebanyak itu pun tak ada yang boleh menebus dirinya daripada maksiat, daripada pada waktu itu azab dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan manusia, ambillah waktu dan peluang yang ada di dunia untuk pada waktu itu bertaubat daripada maksiat Allah, untuk pada waktu itu tidak mengambil ringan tentang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, untuk pada waktu itu jangan tertipu dengan dunia, lalu pada waktu itu menjadikan agama sebagai permainan, tidak mengambil berat tentang agama, kerana tegas Allah, akhirat bukanlah seperti dunia, laisa, langsung tiada, laha, untuk orang tersebut, min dunillah, selain daripada Allah, wali, sebarang pelindung, wala, dan tidak pula, syafi', pemberi syafaat, wa in, dan jika, ta'dil, dia hendak menebus, kulla adal, dengan setiap tebusan yang dia ada, firman Allah, la, tidak, yukhad, akan diterima, minha, daripadanya. Kalaulah dia nak bagi bumi penuh emas sekalipun, Allah tak terima. Kalaulah dia ada, tak ada manusia yang ada bumi penuh emas, kalaulah dia ada, pada waktu itu tetap tidak akan diterima daripadanya. Maka dalam tafsir Al-Wasit disebutkan di sini, lalu Allah Subhanahu wa taala menerangkan pada waktu itu perkara ini supaya manusia sedar, supaya manusia bangkit betapa dahsyatnya kiamat, dan pada waktu itu tidak ada yang boleh menolongnya, kerana semua cara untuk melepaskan diri, semua cara pada waktu itu untuk menyelamatkan diri, semua cara pada waktu itu untuk dia membebaskan diri seperti mana dia boleh buat di dunia, namun pada waktu itu tidak akan berjaya, pada waktu itu tidak akan berlaku. Tak ada cara untuk selamatkan diri daripada azab Allah Subhanahu wa taala bila Allah menceritakan kedahsyatan kiamat.
Moga-moga dengan pada waktu itu manusia berfikir, lalu moga-moga manusia pada waktu itu risau, dan moga-moga manusia pada waktu itu mengambil pengajaran. Firman Allah Subhanahu wa taala pada hujung ayat yang ke-70 menceritakan pada waktu itu cebisan kecil daripada hukuman api neraka, yang mana kita akan sambung esok insya-Allah. Lalu terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama, yang bantu di ruang komen, yang bantu share, yang bantu untuk kongsikan. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala jadikan pertemuan ini bermanfaat. Moga-moga adanya kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua. Apa yang baik semestinya daripada Allah, yang tidak daripada kelemahan diri serta kekurangan ilmu. Kita akan sambung esok insya-Allah. Kita jumpa jam 9 pagi nanti dalam perkongsian Syama'il. Untuk sahabat yang kali pertama join, jemput join grup Telegram kuliah UMAR Kuliah Umar Aziz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan.